Kalau Jawi Hanifinya pusat 52 bagi bawah sekali. Kalau Jawi Hanifinya pusat 140 bagi kedua daripada Hidayatul Salikin Hanifi pusat 52 bagi bawah sekali. Kalau hak tebal 140 baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Jadi dalam kitab ni bicara dia tak panjang mana lah. Jadi ni bicara berkaitan dengan rukun puasa, niat. Kemudian habis bicara niat tu berpindah kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Habis bicara rukun niat, terus pergi kepada bicara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian pergi kepada perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Kemudian perkara yang disunatkan ketika berpuasa. Tapi pendek-pendek je lah. Cuma hak minggu lepasnya saya pergi kepada bicara syarat. Syarat wajib puasa, syarat sah puasa saya bicara minggu lepas. Yang mana syarat wajib puasa, syarat sah puasa ni comel dalam kitab Hidayatul Sibyan. Dalam kitab Hidayatul Sibyan. Minggu lepas bicara yang terakhirnya berkaitan dengan syarat wajib puasa yang keempat dalam kitab Hidayatul Sibyan. Kuasa atas puasa. Mutiqun ala saum. Kuasa atas puasa. Macam-macam lepas lah. Sembahyang tak ada. Syarat wajibnya kuasa atas sembahyang tidak ada. Sebab sembahyang pasti kuasa. Tidak kuasa berdiri, duduk. Tidak kuasa duduk, mengiring. Tidak kuasa mengiring, melentang. Isyarat dengan kepala, isyarat dengan mata. Memperlakukan sembahyang dengan hati. Syarat wajib sembahyang ni bergantung kepada akal sahaja. Selagi berakal, selagi itulah kekal kewajipan sembahyang tiang agama. Sekalipun dia tua sangat-sangat, sakit berat sangat-sangat, tinggal kulit, tinggal tulang sekalipun, kekal kewajipan sembahyang tiang agama. Puasa lain. Puasa pada satu tahap gugur kewajipan puasa. Dalam keadaan tertentu, syarat membenarkan dia membatalkan puasa, tidak berpuasa pada hari-hari yang tertentu. Adapun sembahyang tidak ada. Tinggi-tinggi sembahyang ni boleh jamak. Tu, tinggi-tinggi sembahyang boleh jamak. Musafir boleh jamak. Tinggal sembahyang tak boleh. Sebaliknya puasa cukup syarat, musafir dia boleh tidak puasa qada kemudian sembahyang. Musafir boleh tinggal sembahyang, qada sampai di rumah nanti. Tak ada. Maknanya musafir ni hanya diringankan hak sembahyang, boleh jamak, boleh himpun sahaja. Zuhur boleh dilewatkan sembahyang waktu asar. Itu je lah boleh. Nak tinggal sembahyang tak boleh. Puasa ketika musafir syarat membenarkan. Tinggallah puasa hari tu. Makanlah kamu. Nanti habis Ramadan kamu qada lah puasa kamu tu. Puasa. Pandai ni. Sembahyang tak ada. Sembahyang hanya berkait dengan akal. Selagi berakal, kekal kewajipan sembahyang. Walaupun sakit berat dianya, tinggal kulit, tinggal tulang sekalipun. Pandai ni. Puasa syarat wajibnya kuasa atas puasa.
Kalau tidak kuasa puasa, gugur kewajipan puasa. Yang saya bicara melepas orang tua. Tapi orang tua ni tak boleh nak letak umur dia berapa. Sebab ada orang tua 80 lah, boleh puasa comel-comel. Ada orang tua baru je 70, tak boleh puasa langsung dah. Umur tak boleh nak letak lah. Jadi umur tua ni dia bergantung kepada kesihatan masing-masing. Ada ni. Jadi tua dia kalau puasa mudarat, barulah gugur kewajipan puasa, wajib bayar fidyah cukup sehari. Kemudian satu lagi nya orang sakit. Orang sakit kritikal, sakit berat yang tidak ada harapan sembuh. Sakit berat dianya, cedera parah dianya, ICU, koma berapa hari dianya kerana kemalangan. Tulang, banyak tulang dia patah. Ada ni. Tapi kemalangan tulang patah ni sakit berat, sakit kritikal yang ada harapan sembuh. Maka kekal kewajipan puasa. Orang sakit cedera kemalangan, cedera parah ni, kekal kewajipan puasa. Dia kena qada kemudian. Sebab pada masa dia sakit itu memang dia tidak boleh berpuasa. Sebab dia kena makan bagai-bagai obat contohnya. Syarat membenarkan dia tidak berpuasa. Tapi sakit berat, cedera kemalangan ni, sakit yang ada harapan sembuh, kekal kewajipan puasa, dia kena qada kemudian. Gitu. Pandai ni. Dah sakit mana yang tidak ada harapan sembuh? Malah kecil manis ke, hak jenis hak berat-berat. Buah pinggang ke, hak jenis berat-berat. Tak kira penyakit apa pun hak jenis hak berat. Kanser ke. Pada ni. Dia buah pinggang, dia dialisis. Dialisis tu macam mana pula? Dialisis tu dia bukan masuk oleh rongga. Tapi setengah pandangan walaupun bukan rongga asalnya, tapi ditebuk, dijadikan rongga tetap, dihukum rongga juga. Dihukumkan rongga juga. Rongga ni rongga hidung, rongga tengkok, rongga telinga, rongga dubur, itu rongga. Adapun cuci buah pinggang tu, dia tebuk di mana-mana anggota untuk jadikan lubang tau. Jadi apabila lubang tu menjadi lubang tetap, setengah pandangan meletakkan dia sama dengan rongga hidung, rongga tengkok. Sebab dia sudah menjadi rongga lubang yang tetap, setengah pandangan. Setengah pandangan tidaklah. Dia tidak menghukumkan rongga. Sebab dia bukan asal rongga. Dia cuci buah pinggang ni. Di bahu tu apa dia? Bahu duduk ke mana ni, Bu? Di sini. Sini. Dah. Sini. Tengkok. Sementara waktu dah. Hak kekal kat mana? Perut ke mana? Kan dia ada sementara. Tangan hak kekal. Tangan hak kekal. Hak sini ni hak baru. Hak mula-mula tau. Hak mula-mula di sini. Kemudian pindah tangan. Jadi asalnya bukan rongga. Maka setengah pandangan ulama kekal bukan rongga. Tapi persoalan sekarang ni, apa yang dimasukkan ke dalam tubuh ni? Dia hanya membersihkan darah sahaja, tanpa ada obat-obatan yang lain. Tak ada cara apa pun. Ni hanya membersihkan darah. Hal ni tidak menyebabkan bertambah tenaga, tidak. Bahkan orang cuci buah pinggang ni, selepas dia bersesar tu, dia akan letih kan? Kan dia akan letih. Dia tak boleh ni. Kalau masak air tak boleh. Walaupun bukan rongga. Pada masuk air ni. Batal puasa. Walaupun bukan rongga. Sebab dia masuk tu bukan air mineral. Dia masuk tu air obat. Yang mana masuk air tu jadi segar. Batal lah puasa. Dia bukan masuk kat tengkok. Dia masuk kat orat di tangan ni. Dah sama lah. Jadi bertenaga macam makan lah juganya. Tapi itu semua perkara ulama berbeza pandangan. Sebab dia tetap bukan rongga. Tapi bukan rongga pun. Selepas masuk air jadi gagah. Sedap gitu. Cuma orang hok cuci pinggang ni, hok 2 kali seminggu ni, sebenarnya dia boleh berpuasa ke tak? Boleh tak berpuasa? Kalau dia puasa letih, semua orang letih lah ke puasa ni. Kalau dia puasa mudarat tak? Mudarat tak?
Tu dah nak kata tu. Tu balik kepada perubatan lah. Balik pada perubatan. Ada hari okey, ada hari dia tak boleh berpuasa. Masa lagi panggil kuasa. Hari yang boleh berpuasa dia berpuasa, hari yang dia tak boleh berpuasa, syarat membenarkan dia berbuka kena qada kemudian. Tu Allahu a'lam. Kita pergi kepada orang sakit kecil manis. Jenis cocok sendiri di perut. Kalau dicocok insulin di perut tu tidak membatalkan puasa. Tapi insulin tu peranan dia macam tak kira lah. Tapi orang yang kecil manis berat-berat ni, dia boleh apa? Hypo dah. Kalau tahap kecil manis dia tu, doktor pesan dah, jangan berpuasa, bahaya mokcik. Mokcik ni biasa dah kena hypo, rebah nanti. Memang dia penyakit kecil manis tahap tu dah. Bila tak boleh dan penyakit ni memang tidak ada harapan sembuh, gugur kewajipan puasa. Sudahlah. Tapi cuma orang ni tak puas hati. Tak puas hati macam mana? Semayang, molek-molek ada berdiri. Tiba-tiba dah puasa. Dia rasa macam tak cukup. Dok, sekarang ni dia semayang boleh dia berdiri. Tiba-tiba puasa tak boleh. Tak boleh lah sebab bahaya dia hypo apa semua. Dia kena ikut nasihat. Kalau diyakini berbahaya, dia puasa juga hukumnya haram. Tak ada ni. Dan memang kalau dia dah sampai tahap tu dah, sibuk apa lagi hukum agama menetapkan bahawa kewajipan puasa dia sudah tidak ada. Kewajipan dia nya bayar fidyah cukup sehari. Dah susah apa? Susah apa? Tapi dia rasa macam tak sempurna lah. Semayang boleh berdiri, puasanya tak boleh pula dok. Ikut buah doktor. Biar hypo pun nak mati kerana ibadat. Ada tak? Kalau betul berbahaya, itu mati bukan kerana ibadat. Mati kerana mencampurkan diri dalam kebinasaan. Mati kerana ibadat. Ibadat ikut hukum syarak. Ibadat ikut hukum syarak. Kalau siapa sakit tahap tu, hukum syarak menetapkan tak wajib puasa, wajib fidyah beras cukup sehari, nak puasa juga. Bukan ibadat dah jadinya. Itu mencampur di dalam kebinasaan. Ada orang tua-tua ni, dia anak-anak kena siapa kena pujuk pun. Mak tak wajib dah puasa, mak. Padahal dia tak puas hati sebab apa? Sebab dia rasa macam dia gagah. Dia boleh semayang berdiri. Betul lah. Tapi dia tak boleh tak makan. Dia tak boleh tak makan. Kalau gastrik macam mana? Gastrik. Bulan lain tak ada gastrik, bulan Ramadan ada gastrik. Ada juga je tu. Tu hak pembohong tu kita tak masuk cerita. Hak gastrik sungguh. Hak gastrik sungguh. Macam mana orang gastrik ni? Memang dia penyakit dia gitu dah sepanjang hidup dia. Gitu. Ke ada hari gastrik, ada hari tidak. Tak boleh peluk kosong hari-hari. Gitulah kehidupan dia je. Dah kata gastrik ada cocok perut. Ya. Untuk mengurangkan sakit dalam perut. Ada. Siapa cerita saya baru ni? Tak ada. Tu tak ada FB. Ada orang komen tu. Tak ada FB ada komen tu. Saya ada dengar cerita. Dia kata gastrik dia boleh cocok perut untuk menghilangkan pedih perut. Dia kalau nak menghilangkan pedih perut, menghilangkan sakit apa? Jangan cocok perut nak mengenyangkan, waktu batal. Ada gitu ke? Dia kalau gastrik sungguh-sungguh lah, memang kehidupan dia dah. Makanan kena ada sentiasa. Itu saya pernah tengok orang. Dia makanan mesti kena ada. Roti mesti kena standby. Dia tak boleh. Dia tak boleh makan lambat sikit, tak boleh. Ada. Jadi dalam beg dia mesti ada makanan, mesti ada air. Itu kewajipan dia dah. Kemestian dia dalam kehidupan dia gitu. Memang dia tak boleh pun kosong rasa. Itu kalau memang tahap kritikal, memang tidak ada harapan sembuh, gugur kehidupan puasa. Fidyah cukup sehari. Gastrik sungguh ni. Bukan gastrik bulan Ramadan. Bulan lain tak ada gastrik pun.
Lepas tu macam mana dengan orang lelah? Sebab ni ada 3-4 soalan di sana. Ada 3-4 soalan. Satu soalan ni berkaitan dengan inhaler. Mana ada soalan? Adakah menggunakan inhaler 3 puasa itu untuk pesakit asma boleh membatalkan puasa? Jadi inhaler ni pandangan-pandangan ulama terkini dia berbeza. Ada yang kata batal, ada yang kata tidak. Dan banyak juga fatwa-fatwa yang menyatakan batal. Tapi kalau fatwa di Malaysia ni wallahu alam lah, batal ke tidak. Tapi Dr. Wahbah Az-Zuhaidi dalam Mufattiratis Siyam Al-Mu'asirah dia mengatakan batal. Inhaler ni batal. Sebab dia akan masuk ke perut. Tapi ada fatwa yang mengatakan tidak batal. Ada fatwa yang mengatakan batal. Tu boleh tengok dalam FB. Itu boleh tengok di internet ada tu. Fatwa yang mengatakan batal, fatwa yang mengatakan tidak batal. Cuma fatwa yang mengatakan tidak batal ni, kalau dengan kaedah fiqh mazhab Syafi'i, tak boleh nak terima mana hak kata tak batal. Kalau kita balik kepada kaedah fiqh mazhab Syafi'i, kata tak batal tu tak boleh nak terima mana. Sebab alasan dia tu, alasan dia inhaler dia tak sampai ke perut. Dia kata inhaler ni dia berhenti setakat paru-paru, tak sampai ke perut, maka tidak batal. Kita ni bukan persoalan paru-paru ataupun perut, persoalan masuk ain sesuatu ke dalam rongga. Faham ni? Bukan masalah ain sesuatu tu sampai ke paru-paru saja ke, sampai ke perut ke. Ain tu masuk sampai ke rongga tengkok ni pun batal dah. Faham tak ni? Sekarang inhaler dia ada ain. Dia bukan macam hak ni hak dia masuk hidung tu. Ha tu. Atau panggil apa tu? Ha? Panggil apa? Ha? Tak tahu juga. Ni hak ni. Kalau bulat tu. Ada gitu tu. Atau tak ada air itu ada bau ke apa? Bau dah. Masuk dalam hidung, hidung ni bukan rongga. Tak boleh macam-macam, hidung ni bukan rongga. Sebab tu bulan Ramadan, masa berwuduk disunatkan memasukkan air ke dalam hidung. Padahal berkomok-komok dan memasukkan air ke dalam hidung. Bulan Ramadan sunat juga memasukkan air ke dalam hidung. Maknanya hidung ni bukan rongga. Ada ni. Orang tua ni punyalah sensitif dia. Pegang hidung dia kata batal dah. Jangan dia kata. Ada ni. Pegang hidung apa? Korek nganga tekok-tekok pun dah batal je. Bukan korek tengkok. Korek lubang hidung, tekok nganga, mulut nganga. Tak batal. Ada ni. Galilah biji sebanyak mana pun tak batal. Ini bukan rongga ni, ini bukan rongga. Ni dia masuk seruah di bawah rongga ni, seruah. Dah mana boleh masuk. Kalau dia pakai kelingking tak tahulah. Kalau pakai telunjuk tak tahu apa ke rongga. Rongga ni muntahal khaysyum di atas di bawah rongga. Hak rongga tu macam suek tu lah. Suek kowi tu. Hak tu rongga lah tu. Hak tu batal lah puasa. Tapi ada fatwa kata tak batal. Itu benda khilafiyah, kita faham lah. Waktu memang rongga lah. Dia ambil benda plastik ni, dia punya tu masuk ke dalam, berair mata-mata, serik orang tua. Budak-budak menangis. Orang tua pun serik ni. Dia masuk ni. Orang tu mak mana pantalan tu dia masuk ni. Hak suek. Memang batal puasa. Ada fatwa kata tak batal, memanglah itu benda khilafiyah. Tapi kalau ikut fiqh mazhab Syafi'i kita batal puasa sebab masuk dalam rongga. Ada pun sini bukan rongga. Jadi kalau dia masuk hak lelah tu, tidak ada masalah. Bukan rongga. Dan dia tidak ada ain. Hak ni. Bukan inhaler ni sah gitu. Bukan. Ada kata dia ada 2-3 warna juga. Buat sekali, buat 2 kali, semua kali 3 kali dia kata. Tapi nak tanya ni, dia jadi macam dia kata macam wap. Dia kata macam wap.
Macam wak betul tapi dia ada air. Kita tengok dah budak-budak hak dia ni. Hak dia bernafas hak lelah kan basah mulut dia kan basah tu kan. Memang dia ada air. Air tu masalah. Pada air ni ada sesuatu. Jadi sekarang dia inhaler dia masukkan ke tengkok, itu rongga. Bukan masalah inhaler tu berhenti di paru-paru saja, tak jatuh perut. Itu bukan isu dia. Isu dia masuk air ke dalam rongga. Tapi dia darurah. Dia terpaksa sebab dia sakit. Ingat baik. Darurah tidak berkait dengan batal ke tak batal puasa. Faham tak? Darurah ni kalau batal lah puasa. Dah darurah batal puasa yang syarak maafkan. Tu je. Jangan alasan darurah tak batal. Darurah tak batal. Dah. Dia puasa. Marilah penyakit dia. Ketok. Jangan dia kena. Dia kena terlampir sebutir. Maka darurah kena tu. Darurah. Dia terlampir sebutir kena. Batal dah puasa. Batal tetap batal. Tapi batal puasa tu syarak benar kan dia membatalkan puasa. Tu je. Bukan kerana darurah tak batal. Bukan. Dia tua tapi dia masih lagi kuasa puasa. Tapi ada hari sampai pukul 3, pukul 4 petang tu dia tak boleh nak pergi dah. Dia nak pergi dah. Hari lain tu sampai ke maghrib pun letih dah dia dengan tua dia tu. Tapi dia kuasa lagi puasa. Tapi ada hari malam tu sahur dia tak selera. Jadi pukul 3, pukul 4 dia sudah jadi macam nak ubah dah. Maka darurah dah dia, darurah. Lepas tu kalau dia makan tak batal puasa tetap batal. Dah darurah kata, darurah sekalipun puasa batal, tapi membatalkan puasa kan darurah, syarak membenarkan. Tu sahaja. Yang jadikan darurah, maka tak batal. Betul gitu. Ni kalau kita buat contoh lah. Dia naik motor. Dia pun nganga mulut naik motor ni menguatkan dia. Alah, pulang puasa ni mengantuk. Dia nganga mulut, masuklah binatang dalam tengkok dia. Tak sengaja tak batal. Faham ni? Tak ada. Kabu. Kena kabu. Kabu tu nama sebenar dia ke apa? Kumbang. Dari kabu. Kena sebut molek tu. Kabu. Kabul. Afghanistan. Pada Kabul. Tak Afghanistan. Kena sebut molek tu. Kabu. Mana apa? K kena 2 T. Pada kabu. Aja kan kabu. K kena 2 lah. Pada ni. Anjing pergi makan tak? Di TTI. Anjing makan tak? TTI. Ditulis ke apa? Ditulis ke apa? Pandai. Tak cakap pandai dia. Dia sebut ke apa? Sebut ke apa? Ditulis ke apa? B beteng orang KL. Orang kata B beteng yang macam sebut beteng. Tahu betul tak? Beteng. Dia je B 2 T. B E. Kalau sebut B beteng orang KL. Okey tu. Bukan B beteng. Beteng. Sebut tu. Bukan beteng. Beteng. Ipak B 2. Boleh ke orang kat mana? B beteng dia kata. B beteng kat mana pula? Kabu. Kumbang lah. Kumbang. Jadi kumbang tu dia ada kaki tu. Dia ada kaki tu. Jadi lekat sini. Pada ada. Mudarat tu. Mudarat dia. Mudarat. Pergi klinik. Klinik pun masuk Allah. Masuk dalam rongga. Batal lah puasa. Darurah. Darurah tak kira. Masuk tu rongga batal. Tapi membatalkan puasa yang syarak hukum benarkan. Sebab darurah. Sebab darurah syarak membenarkan membatalkan puasa. Kalau saja-saja korek jari masuk dalam tengkok tu haram. Sebab dia membatalkan puasa. Dah tu doktor masuk alat tu untuk ambil kumbang di tengkok tu. Tu darurah. Darurah tak batal. Dah. Batal tetap batal. Darurah ni bahawa
membatalkan puasa, syarak membenarkan. Tu je. Jadi inhaler ni memang darurat. Kalau orang penyakit asma, lelah. Bukan asma dah, asma. Jadi asma lelah. Orang penyakit asma, lelah. Memang dia darurat. Syarak membenarkan dia membatalkan puasa dengan pakai inhaler. Tapi ada fatwa kata tak batal tu. Tapi alasan dia tu tak berapa nak tepat lah. Kalau alasan dia sedikit yang masuk tu. Kalau sedikit, pada mazhab Syafi'i pun ada. Pada mazhab Hanafi pun ada. Kalau benda tu sedikit, dia tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan sembahyang. Tapi inhaler ni bukan sedikit, inhaler ni banyak. Cuma alasan dia tak sampai ke perut. Hanya berhenti pada rongga sahaja, maka tak batal. Kalau hanya kerana alasan dia inhaler tu berhenti di paru-paru, tak sampai ke perut, orang isap rokok boleh ha? Isap rokok sampai ke paru-paru je, tak sampai ke perut. Kalau isap rokok 2 batang, kenyang, ada? Ada. Jadi kalau kerana inhaler hanya berhenti di paru-paru, tak sampai ke perut, tak batal. Isap rokok pun sampai ke paru-paru juga, tak batal. Kita bukan masalah paru-paru ataupun perut. Masalahnya masuk air ke dalam rongga walaupun hanya setakat di tengkok. Tak apa sih. Lepas tu macam mana kalau dia lelah yang berat? Tu cerita bab penyakit pula. Ada harapan sembuh ke tidak? Sebab saya pernah jumpa dengan orang yang dia pakai inhaler. Sebab dia tengok fatwa kata tak batal. Dia pakai inhaler. Bila saya sebut dia batal puasa awak. Batal. Dia sebut kata batal, tahun tu tak pakai-pakai pun inhaler. Boleh sampai ke petang. Dan sebelum tu dia buat waktu muda. Tak selesa inhaler. Tak selesa inhaler. Jadi maknanya dia boleh tahan 1 hari tanpa pakai inhaler. Dan sebelum tu sebab dia pakai inhaler, dah kata tak batal. Bila dia rasa tak selesa je dada dia, dia pun pakai inhaler. Sebenarnya tak payah pakai pun. Jadi mudah sangat jadi. Tapi tidak dinafikan ada orang asma, orang lelah yang kritikal. Inhaler duduk tangan. Kalau penyakit asma lelah di kritikal, berat, tidak ada harapan sembuh pula, gugur kewajipan puasa. Ada orang, tadi tak pakai inhaler langsung, boleh sampai ke petang. Ada orang tengok hari. Ada orang dia tengok hari. Ada hari dia terhidu habuk ke, dia terhidu habuk pun menjadi kesan kepada orang lelah ni. Kalau dia terhidu habuk, dia akan timbul lelah. Maka itu dia kena pakai inhaler, tidak mudarat dia. Maka syarat membenarkan dia membatalkan puasa untuk seduh inhaler. Dia kena qada kemudian. Hari lain dia boleh berpuasa sampai ke petang, tapi dia tidak adalah gagah macam orang lain. Jadi bab asma lelah ni tengok tahap mana dia ni. Tahap mana dia ni. Kalau ke tahap kritikal memang tak ada dah dianya, memang inhaler duduk tangan macam saya sebut tadi, memang gugur kewajipan puasa dia, beras cukup sehari. Kemudian bab-bab sakit apa semua ni, macam contoh yang biasa orang tanyanya berkaitan dengan orang yang jantung, sakit jantung, dia bubuh obat bau lidah. Dia bubuh obat bau lidah ni, saya tanyalah, ni kena pastikan boleh. Ni saya cakap dengan seorang je ni. Dia kata dia bubuh obat bau lidah, obat tu meresap di bau lidah. Dia tidak ada air masuk ke dalam tengkok. Tidak ada. Tidak ada air sesuatu masuk ke dalam halkum dia, tidak ada. Maknanya obat tu meresap bau lidah, maka tidak membatalkan puasa. Ini mengikut orang saya cakap lah. Dia jantung, dia ambil obat, halus je dia tunjuk, dia bau lidah. Lepas tu dia pun tutup dengan lidah dia. Lama obat tu habis. Dah obat tu ke mana? Ada rasa tak masuk ke tengkok? Tak ada, dia kata. Ke macam mana? Ke ada rasa ada masuk air? Tak, dia gini. Dia ada dah air bersekali dengan dia. Ada air. Dia kalau air tak ada, cuma rasa. Rasa tu tak apa. Macam gini rasa, contoh-contoh. Kita berus gigi. Kita berkoma-koma, kita ludah. Ada tak rasa kesan gigi di mulut kita? Ada atau tidak membatalkan puasa? Kalau rasa tidak membatalkan puasa, kesan dipanggil.
Tapi dia sekarang ni dia letak bawah lidah. Saya cakap dengan orang tu, dia kata, dimakan. Memang makan obat tu. Memang letak bawah lidah tu memang dia akan ada air dicampur dengan dia. Bukan dia bawah lidah lepas tu dia meresap senyap gitu dah. Kata air tu boleh ludah ke dah? Tak gini. Satunya ain ada benda, satunya asar kesan. Asar tidak apa, ain yang batalnya. Macam gini kita kata, kita waktu sahur kita makan coklat hek. Tak ada dah coklat hek tu. Tapi air liur kita rasa lagi macam coklat hek tu. Itu bukan ada ain. Itu contoh. Itu bukan ada ain, itu ada asar kesan. Kesan tak apa, tu tak membatalkan puasa. Sekarang ni obat jantung letak bawah lidah tu, dia akan keluar air, akan bercampur dengan air liur. Tu Wallahualam. Sebab saya cakap dengan orang makan obat tu juga, dia kata tak ada, dia hanya meresap di bawah lidah dia sahaja, dia kata. Hilang situ dia kata. Takut banyak jenis tu. Sama je. Macam mana? Sekarang ni kita dah kilah rasa macam mana tu. Maknanya keluar dak air tu je. Bukan kesan, air. Ada orang main Nabi? Ada? Tu Wallahualam, tengok semula lah waktunya. Biasa cakap dengan orang makan obat tu lah. Dia tengah pulang maghrib pun dia bubuh obat buat jantung. Tanya dia dah ada masuk dah air obat tu dalam rongga. Dia kata meresap di lidah tu, kata dia tak ada masuk apa-apa, dia kata. Atau setakat tu lah. Semua saya boleh sebut begini je. Kalau masuk air ke dalam rongga halkum, batal lah. Kalau air zat obat tu dia hanya meresap di lidah dia tu dengan lidah dia tu. Dia kesan dia tu tak apa, jangan ada air dia. Kalau air obat tu sekali dengan liur, terlang dengan air apa batal. Kalau ada air, ada benda. Bukan hanya setakat kesan, asal. Macam saya kesan tadi kan, kesan obat gigi, kesan daripada coklat hek. Lepas tu tak ada benda, itu hanya kesan. Dia pakai obat gigi, dia buka-buka di ludah, dia tekak, dia mulut dia berasa lagi. Berasa dia punya Colgate. Tu bukan ada ain, hanya ada kesan dia, itu tidak membatalkan puasa. Jadi obat jantung ni tengok dululah macam mana. Kalau fatwa dia kata macam mana? Tak tahu. Gitu je. Jangan ada ain masuk ke dalam rongga tengkok halkum. Kalau tidak ada ain tak batal puasa. Kalau ada air, ada sesuatu yang akan bercampur dengan air liur telah membatalkan puasa. Gitu je. Darurah, tu bab lain. Darurah membatalkan puasa yang dibenarkan pada syarak. Kejap masuk berjalan. Kita dah masuk lagi ni kita Hidayatul Salikin ni bab niat puasa ni. Masih lagi sama mengelupas berkaitan dengan syarat wajib puasa atau puasa. Kemudian berkait dengan fidyah pula. Fidyah hanya boleh bayar pada hari tersebut dan hari sebelum.
Tak boleh nak bayar fidyah untuk hari akan datang. Tak boleh. Pandai ni. Kalau kita katalah cukup seminggu 7 hari, dia pun bayar 29 cukup. Selalu dah. Sebab orang tua dia ni tahun lepas budak puasa dah. Jadi tahun ni memang tak puasa dah. Dia memang tak puasa juga. Dia kena bayar cukup sehari. Cukup seminggu 7 hari, dia pun bayar 29 cukup. Tahun ni Ramadan 29 ke 30. Tak tahu. Tak tengok. Syaban 30. Syaban 30 Syaban hari Isnin. Ramadan. 29. Kalau 29 raya jatuh hari Rabu. Raya dah. Tak apalah. Raya dah pun. Kalau 29 Ramadan raya hari Selasa, raya hari Rabu dah. Tak kan? Dia kena. Kita letaklah 29 hari. Dia 7 hari Ramadan dia pun bayar 29 cupok. So fidyah puasa hanya 7 cupok sahaja. Baki tu jadi sedekah biasa. Kita tak boleh nak bayar fidyah puasa untuk hari esok lusa. Boleh bayar untuk hari ni dan hari sebelum. Tak ada ni. Pernah ditanya, macam mana kalau saya bayar? Kalau saya bayar fidyah puasa, hari pertama bayar dah. Hari pertama bayar dah. Untuk sebulan. Dia jawab, molek lah. Sebab cepat bayar lagi bagus. Cepat bayar waktu tak masuk. Molek warnanya waktu tak masuk. Dia boleh bayar untuk hari ni dan hari sebelum saja. Tak boleh bayar untuk hari esok. Tak boleh nak bayar untuk hari esok. Kemudian fidyah puasa 1 cupok Baghdadi 675 gram. 675 gram. Tapi saya tak tanya kembali pejabat agama, tapi ada perubahan dia punya sukatan dia. Tapi ni 675 gram saya tanya pejabat agama beberapa tahun dulu saya tanya. Dia beritahu 675 gram. 675 gram. Saya nak tanya pula terkini takut ada perubahan. 675 gram. Tapi kalau kita nak bayar 1 kilo, tu tak sodok tanyalah. Dia sukatan dia 675 gram. Kita nak bayar 1 kilo untuk sehari. Bukan bayar 1 kilo untuk sehari. Untuk sehari 10 kilo pun lagi bagus. Tapi wajibnya 675 gram. Kita bayar lebih, jadi sedekah bulan Ramadan kan ni? Mana kalau jenis nak capung sedekah, sekilo sehari lah. Ada ni? Nak capung sedekah lah tu. Sekilo sehari. 29 hari 29 kilo. Dah molek beli 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 3 beg. Cukup kan? Hari akhir Ramadan, 29 Ramadan, bayar 30 kilo. Banyak tu jadi sedekah tu. Ada ni. Sebab dia kalau 29 cupok, kalau 29 cupok, ngam-ngam 20 kilo. 29 cupok, ngam-ngam 20 kilo. Kalau 30 cupok, 20 kilo lebih. Kalau 29 cupok, Ramadan 29 hari, ngam-ngam 20 kilo. Nak bayar 30 kilo, 40 kilo, 100 kilo lagi bagus. Akan jadi sedekah. Kemudian fidyah puasa ni hanya bayar kepada fakir miskin sahaja. Dia tidak ada asnaf macam zakat, tidak ada. Zakat ada 8 asnaf. Fidyah puasa hanya fakir miskin. Siapa fakir miskin? Tu tanya. Kita nak letak fakir miskin ni, dia orang pejabat lah yang akan memeriksa pendapatan dia, pembelanjaan dia. Dia kira belaka tu. Kalau pejabat akan periksa rumah sendiri, rumah sewa, dia akan kira belaka. Duduk di kawasan bandar, di pinggir bandar, di kampung, dia ada kira belaka kalau pejabat agama, untuk menetapkan kategori dia, fakir miskin ataupun tidak. Kita tak boleh nak tu. Kita tengok dia macam miskin je, duit bank dia banyak, dia belagak, dia buat macam miskin, nak orang. Ada gitu. Dia buat tunjuk miskin je. Cakap dia tak cukup semua, tak ada duit semua. Miskin minta sedekah. Bakal kata besar.
Miskin minta sedekah. Kalau zaman dulu ada lah pasal tu. Dia OKU sikit, dia minta sedekah. Allah, tanah bereka-eka dia ada ni. Lembu apa ekor dia ada. Kaya dia ni. Tapi dah dia minta sedekah. Dalam keadaan dia nampak cacat OKU, orang beri kaya dia ni. Kita kata pakai miskin, dia minta sedekah. Jangan nak kata gitu. Lepas tu kita nak, tu macam mana tu saya biasa sebut. Tanya ketua kampung. Dalam kampung tu siapakah penerima zakat asnaf fakir miskin? Kita kan nak bayar zakat ni, kita bayar fidyah puasa. Dalam kampung kita siapa yang duduk kategori fakir miskin, penerima asnaf zakat? Orang ni kita boleh bayar fidyah puasa kepada dia. Itu je. Ada orang tanya, dia kata pembantu rumah nak fakir miskin. Nak letak fakir miskin macam mana? Pembantu rumah dia ada gaji dia. Makan Feridah, pakar Feridah, rumah sewa tak kena bayar, duduk rumah majikan. Ada ni. Dia di kampung dia tu, keluarga dia kaya tak dengan duit dia hantar daripada kerja dia pembantu rumah dia tempat kita ni. Nak kata fakir miskin. Silat-silat kaya pembantu rumah daripada majikan dia ni. Dan pembantu rumah sipang duit. Dia tak bakal sebab makan majikan tanggung. Tak ada bayar apa-apa. Ke pembantu rumah kena bayar bil api, bil air, ada? Kena bayar rumah, dia duduk majikan, kena bayar sewa RM1 sebulan, ada? Tak ada. Pembantu rumah ni duit banyak dalam bank. Majikan dia bertepek dengan hutang. Mana kaya? Pembantu rumah ke tuan rumah? Majikan? Tak ada ustaz pembantu rumah. Tak nak kata. Fakir miskin dak dia kena kira balik pula pendapatan dia, keperluan dia, apa semua. Atau kata mudah-mudah, fakir miskin, tanya tu kampung, siapa di kampung tu penerima zakat asnaf fakir miskin. Ni kadang-kadang, ustaz tak ada kampung kita orang miskin, dia kata. Lah, dia kawan orang kaya belaka dia tu tak ada kampung dia orang fakir miskin. Tak ada ke mana tak kenal orang kita ni. Ada orang fakir miskin ni, dia tak cakap di senyap dia. Tapi dia kategori fakir miskin. Dia dapat zakat tiap-tiap bulan daripada Maidam, tapi orang tak tahu. Lepas tu kata tanya ketua kampung, senang. Sebab ada orang dia memang dapat tiap-tiap bulan dia akan dapat sara hidup duit zakat daripada pihak Maidam. Itu semua rekod tu mesti ada pada ketua kampung. Tanya ketua kampung lah. Fidyah puasa hanya kepada fakir miskin sahaja. Kalau kata 30 cupok ke 29 cupok ke 30 cupok ke, kita wajib kena bahagi. Dah. Kita bagi seorang berapa dah? Kita bagi seorang dah apa dahnya. Apa kata dengan fidyah puasa 29 cupok 29 hari, ataupun kalau Ramadan tu 30 hari 30 cupok. Itu berkait dengan syarat wajib puasa. Kemudian syarat sah puasa saya bicara melepasnya, Islam berakal dengan makna tamyiz. Syarat sah puasa satu laginya, suci daripada haid dan nifas. Itu syarat sah puasa. Suci dari haid dan nifas, bukan suci daripada hadap sah. Suci dari haid dan nifas, maka sah puasa dia. Adapun sembahyang, suci dari haid dan nifas, syarat wajib sembahyang. Suci daripada hadas besar, syarat sah sembahyang. Adapun puasa, syarat sah suci daripada haid dan nifas kering, bukan suci daripada hadas besar. Orang yang berhadas besar, sah puasa dia. Maka ni biasa timbul persoalan yang saya peringatkan. Dia tidur malam, haid dia belum kering, tapi sudah di penghujung. Dia cek pun tinggal kesan-kesan kuning gitu je. Dan dia pun boleh jangka dah, ini pagi esok pasti sudah kering. Maka bangunlah awal-awal tengok. Bangun pukul 4. Tengok tak ada dah, kering dah. Ada ni. Maka apabila suci daripada haid, wajib sembahyang isyak. Mandi cepat-cepat, sembahyang isyak tunai, qada maghrib. Kemudian barulah siapkan masakan makanan sahur, masakan sahur. Ni saya bangun pukul 5, dia kata. Tengok haid sudah kering. Jadi saya pun
siapkan sahur, saya mandi wajib lepas masuk subuh. Dia tanya, sah tak puasa saya? Puasa awak sah sebab awak sudah suci daripada haid pukul 5 pagi. Masuk pukul 6 pagi subuh tu awak sudah suci daripada haid. Puasa kamu sah, tapi kamu belum lagi suci daripada hadas besar, kamu belum mandi wajib. Maka hukumnya makruh. Bukan batal puasa. Sebab syarat sah puasa suci daripada haid dan nifas, bukan suci daripada hadas besar. Faham tak? Tapi dia tanya dia tu, dia tak mandi wajib sebab lewat pukul 5 baru dia bangun sahur. Tapi dia mandi lepas subuh. Dia tanya puasa dia sah tak? Dia lupa pukul 5 pagi tu waktu isyak. Dia wajib kena mandi wajib segera untuk solat isyak tunai. Dia kena qada maghrib. Sahur sempat tak sempat atas nasib. Sahur sunat je bukan wajib. Tapi biasa dia tanya, dia mandi wajib lepas subuh, puasa dia sah tak? Dia terlupa nak tanya bab solat isyak, dan yang menjawab pun tidak memperingatkan berkaitan dengan pukul 4 pagi, pukul 5 pagi itu ada waktu bagi solat isyak. Dia wajib solat isyak, dia kena mandi segera untuk solat isyak dahulu, bukan pergi pada sahur. Dia hak mandi wajib lepas dia subuh ni orang yang berhadas besar kerana bersetubuh. Dia bersetubuh malam berhadas besar, di isyak semayang dah. Ke isyak semayang lagi, isyak semayang dah, tarawih pun semayang dah. Dia bersetubuh, dia berhadas besar, dia bangun lewat, dia mandi wajib lepas subuh. Tu awak boleh tanya, sah tak puasa saya? Sah puasa mandi wajib lepas subuh, tapi makruh. Isyak solat awak, solat dah tak ada masalah. Orang kering haid ni seminggu dah tak solat. Isyak ni pun dia belum solat. Dia bangun pukul 4, pukul 5 dia kena buat isyak dulu. Wajib kena mandi wajib segera lah. Ini biasa ni tanya. Dia tanya bab puasa dia, memang sah. Tapi lupa dianya apa berkaitan dengan sembahyang isyak. Tuan kira tak puasa tanpa solat, tanpa melengkapkan solat lima waktu? Tak terima puasa tanpa solat yang lengkap. Sebab apa? Sebab perangai dah. Kering haid sama-sama dah. Tunggu 1 waktu, tunggu 2 waktu, tunggu 3 waktu baru mandi, baru semayang. Ni nyakit ni, nyakit karut Nyakit karut ni. Ada orang seumpama tu. Kering haid, waktu Zuhur dah mandi lagi, dah semayang. Asar dah mandi lagi, dah semayang. Maghrib pun dia mandi sampai maghrib isyak. Waktu Zuhur asar dia tinggal free-free je. Oh ni berat lah ke ni. Kering haid waktu malam, nak tidur tu kering haid. Malah Lepas tu isyak, ya. Lepas tu, nanti pagi esok bangun, mandi-mandi sampai subuh. Lepas tu isyak, malah lah. Ini ada nyakit gitu ni. Sebab dia beranggapan, dia belum mandi wajib, maka belum wajib solat. Walahal, syarat wajib solat, suci dari haid dan nifas. Bukan suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar, syarat sah solat. Biar faham molek situ. Ada orang je ni memang dia menangguh-nangguhkan. Kering nifas, 30 hari dia tunggu 40, tunggu 44. Oh ni sakit jiwa belakang ni. Tinggal semai free ni, tak ada nilai belakang ni. Belajar fardhu tambah. Mayang banyak tinggal. Tapi Ramadan nak semai sunat tarawih penuh perempuan. Ni adah budaya, bukan hukum syarak, adah budaya. Penuh tua muda pun penuh. Makruh tu, makruh tak kira dah, adah budaya. Dan macam mana nak balik pada hukum syariat? Nak balik pada hukum syariat, belajar molek dulu. Ni setakat adah tradisi, bulan Ramadan pun masjid, belajar fardhu ain pun tidak, itu bukan amal ibadah. Tak ada nilai belakang tu. Ada memang jenis menangguh-nangguhkan solat. Jadi bila kering haid waktu pagi tu, dia tak solat isyak. Dia siapkan sahur, subuh pun nak mandi, pun nak semai subuh. Waktu berat belakang. Waktu berat belakang. Memang puasa dia sah. Sebab syarat sah puasa suci dari dan nifas. Tidak ada suci daripada hadas besar. Sesalah berkaitan dengan syarat wajib dengan syarat sah. Masa kita kat pukul 9 lah. 10 dah. Minggu depan tak boleh baca dah minggu depan. Sebab minggu depan puasa dah. Kau boleh baca lagi. Kita belajar niat puasa lah minggu depan. Allah. Puasa berapa hari dah baru nak belajar niat puasa. Ni kita ambil dulu soalan.
Soalan pertamanya nak minta pencerahan dari Ustaz tentang fidyah puasa. Jika seorang perempuan qada puasa tidak cukup dan tidak bayar fidyah, sampailah dia tak datang haid lagi. Umur 60 dah dia. Dia tak qada puasa tak cukup. Macam mana? Mana dia haid 8 hari, dia qada 6 hari ke mana? Haid 8 hari dia tak puasa, dia qada 6 hari. Gitu. Anggaran kalau dikira dalam 200 hari. Allah. 200 hari lah daripada umur berapa belas sampai umur berapa? 50 lebih. Allah, 200 hari no. Dia qada puasa tak cukup. Kira-kira 200 hari. Bagaimanakah kita nak bayar fidyah untuknya dan cara pengiraannya? Mohon pencerahan, adakah kena berganda setiap tahun? Macam mana nak bayar fidyah untuknya? Sekarang ni bukan bab fidyah. Permulaannya qada 200 hari itu dulu. Qada 200 hari itu dulu. Serta bertaubat dengan Allah kerana tidak qada puasa pada tahun yang sama tanpa ada uzur syar'i, berdosa dianya. Langkah tahun memang wajib bayar fidyah langkah tahun tu satu, tapi berdosa. Ada dia sekarang ni dia tinggal puasa kerana haid tu je 8 hari je. Masa panjang 11 bulan tu Allah qada 3-4 hari je, baki 3-4 hari. Lepas tu sampai ke 200 hari. Yang pertamanya kena segera qada. Kalau kata tahun lepas ada baki 3 hari. Habis Ramadan 2 Syawal tu dia wajib kena qada dah untuk 3 hari. Mula daripada 2 Syawal. Dia wajib kena segera qada untuk 3 hari tahun lepas. Tahun yang sama ada 8 hari, tu sunat je qada bersegera. Tahun lepas 3 hari tu wajib qada segera sebab dia sudah berdosa. Langkah tahun tanpa ada uzur syar'i. Maknanya pembicaraan ni 200 hari tu dia kena qada hari-hari. 200 hari ni serta bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdosa kerana dia tidak qada sampai ke masuk 1 tahun. Nanti kena bayar fidyah yang berganda 1 tahun tu cerita lain ni. Cerita mula-mulanya dia berdosa kerana menyebabkan 8 tahun belum habis qada tanpa ada uzur syar'i, dan dia wajib kena qada segera. Jadi kalau 200 hari ni anggaran qada puasa tak cukup ni, 200 hari capur daripada dulu 200 hari. 200 hari ni dia kena qada hari-hari. Tak boleh nak kata nantilah qada capur Isnin kami. Tak boleh. Sebab dia berdosa dah. Sebab dia 200 hari ni tahun-tahun dulu sekarang dia putus dek dah sekarang ni. Berdosa tu. Apa lagi? Macam mana fidyah? 1 hari, 1 tahun, 1 cupok. Langkah 2 tahun, 2 cupok. 10 tahun, 10 cupok. 20 tahun, 20 cupok untuk 1 hari. Kira tu. Itu bab lain, itu bab cupok. Langkah tahun. Ni bab 200 hari ni kena qada segera. Bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah berlaku. Dia kata saya dah ingat dah 5 tahun rasanya dia mari haid, kemudian dia pun berkahwin. Orang dulu kahwin awal kan. Dia kahwin mau berapa gitulah, mana 5 tahun dia haid. Masa dia 5 tahun haid itu sehari pun dia tak qada. Mak tak cari, mak ayah tak cari. Ada ni. Dia letak 8 hari. 5 tahun dia letak 40 hari. Ni orang tua ni cerita 40 hari dia letak. 8 tahun tu, 5 tahun tu, 8 hari setahun dia letak, sehari pun dia tak pernah qada. Ada orang perempuan dia tak qada sungguh. Dia kata apa? Kita bukan tamu puasa, mari dah wahid. Lepas tu, qada apa? Tamu qada. Sebab dia bukan dia tamu puasa. Tuhan mari dah. Pedak pula dia. Ada pula hak pening lagi ni, budak puang pening. Ni sama-sama guru dia, sama-sama kawan sekolah asrama ni. Dia haid tak semayang, tapi dia tak makan. Orang sahur dia sahur, buka dia buka. Kalau tanya dah buat apa dah makan? Aku nak puasa macammu juga, aku malah qada kemudian dia kata. Dia puasa walaupun dia sedang haid.
Oh ni bukan pening dah ni. Oh ni mabuk dah ni. Tak sekarang duduk asrama. Dia nya haid tak semayang, tapi dia puasa. Alasan dia, tahu qada kemudian. Kata jahil budak ni. Mak ayah dia duduk mana ni? Ada hak ni, hak jenis dia, memang tak puasa lah. Haid dia tak puasa lah. Tapi dia tak pernah qada, alasan dia, bukan saya tak mau puasa, tapi Tuhan buat jadi haid ke dia. Gitulah lebih kurang. Lepas tu ada seorang tu, saya tak qada ustaz tapi masuk tahun depan saya bayar video. Bayar video. Awak nak bayar video sama mana? Saya bayar dia, lepas laku saya bayar. Lepas tu, laku setahun je. Laku tahun kedua, laku tahun ketiga, laku tahun keempat, tak payah bayar. Dah saya bayar dah kan sekali. Bukan sekali je kata. Tak tahu kena bayar. Apa kejut dia ni kata. Dia, tahun tu dia haid, dia tak qada. Habis masuk Ramadan depan, dia bayar video. Sekali tu. Tahun tu pula, mari haid, dia tak qada pula, dia bayar. Laku tahun depan tu, dia bayar untuk tahun tu. Tahun lepas ni, ayah dah, supaya bayar dah untuk setahun. Tiap-tiap tahun kata. Oh, parut lah. Bukan masalah video, kata video tu, dok tu mana kata. Beratnya awak berdosa kerana tidak qada puasa dalam tahun yang sama. Awak kena bayar video tu kewajipan yang lain. Tapi dia faham bayar video sekali, lepas tu dah bayar dah kemudian. Tiap-tiap tahun laku tahun ni. Setahun cukup. 10 tahun cukup. Bukan bayar sekali je. Macam-macam akalan. Sebab saya dulu pernah buat program puasa dengan budak sekolah. Macam-macam lah dia. Budak-budak ni tak reti sangat lah. Ni bukan budak-budak ni yang pilih haid. Orang balik dah lagi budak-budak dah. Budak-budak ni belum balik. Remaja. Dia tak qada, lepas tu dia bagi fidyah untuk setahun je. Dah tak, fidyah buat lain. Wajib kena qada puasa tinggalkan kerana haid pada tahun yang sama. Itu tetap dah. Pada tahun yang sama. Lampau tahun tanpa ada untuk syar'i berdosa, wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik pada cerita hok mocik tadi tu. Lepas dia berkahwin, memang dia qada puasa dia. Suami dia memang jenis semayang bang ni. Sekelamin ni bagus lah. Mana lepas daripada dia berkahwin, dia tak puasa kerana haid, dia memang dia akan qada. 5 tahun masa dia haid sebelum berkahwin suami dia tu, dia kata 8 hari setahun, 5 tahun 40 hari tu dia biarkan, dia tak percaya. Lepas tu dia kira sejarah lampau, tutup buku, buka sejarah baru. Sedap pula. Tapi maknanya lepas dia berkahwin tu tak ada masalah lah. Dia memang akan qada puasa kerana haid, dia qada. Putus haid dah. Masa tu umur dia 60-70 pada sekelamin. 60-70 dah sekelamin tu. Barulah ditanya bak ni, bak laku tahun ni. Bila saya tanya balik, tahu dah wajib qada puasa kerana haid tadi tu pada tahun yang sama. Tahu ke tak? Tahu wajib qada. Dah kalau tak qada, tahu tak berdosa. Tahu dah, tahu kenapa biarkan 40 hari tu. Tahu ke tak? Kalau tidak qada puasa langkau tahun untuk 1 hari 1 cupok. Tahu, dia kata dah tahu. Dia kata dia tahu, tapi dia tak terfikir. Tu pelik kan? Boleh tanya. Dia beritahu dah mana 40 hari. Maksud saya cerita bab puasa, dia bagi jumpa kemudian. Sekelamin ni memang orang belajar. Sekelamin ni memang orang berkitab. Orang belajar, orang berkitab. Tanya sekarang ni tahu tak? Tinggal puasa kena haid, wajib kena qada pada tahun yang sama. Tahu ke tak wajib qada tahun yang sama? Tahu. Memang awak tahu. Hak budak sekolah tak tahu tu memang jahil sangat tu, mak ayah tak ajar langsung tu. Memang tahu. Tahu tak kalau tak qada pada tahun yang sama masuk tahun depan berdosa? Tahu. Tahu ke tak kalau masuk tahun depan kena cupuk sehari untuk 1 hari? Tahu, dah tahu. Dia kata tidak tidak terfikir. Lepas tu macam mana ni kata ni? 40 hari tu yang pertama wajib qada segera. Tiap-tiap hari kena qada 40 hari, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah situ. Video laku tahun pula.
Haid umur 12, 13, 14, 15, 16, 5 tahun lah. Anggaran gitulah. 17 nikah dah. Gitulah. Kalau kata 12 sampai umur 70. Berapa tahun lah kau? 12 sampai umur 70. Berapa? Dah dekat-dekat. Kita letaklah 60 tahun. Dah 80 lah. Kita letak mudah-mudah 50 tahun. Dah 50 tahun. Kali 40 hari. 50 kali 40. Berapa? Bukan 2000 cupok. Betul, 50 kali 40. Bukan 2000 cupok. 2000 cupok lah. 1000 cupok. 1000 cupok tu dekat 4000. Ingat baik. RM tu dah 4000 lebih dekat lah. Dia pun belilah beras masa tu. Beli lah. Tak ingat tu dia habis duit 1000 tau. 2-3 ribu habis duit. Beli beras tu saja. Untuk sebelum balik zaman budak. Bukan gambar zaman belum nikah. 5 tahun dia kata dia mari dah. Tapi memang tak qada. Memang tak qada. 8 hari setahun dia tak 40 hari. 40 kali 50 lah. 50 tahun. Tapi masa berapa tak ingat dah. Tapi masa saya cerita dia, tapi ada pandangan kata, tak ada video lah kau tahu ni, kalau mau cerita mau bayar pun tak apalah kata. Tak apa kata dia. Masa tu bulan Ramadan pula, ngam-ngam kata dia bulan Ramadan. Dia nak bayar habis 3,000. Tapi saya cerita ke dia ada pandangan. Tapi saya patut nak cerita sini ni. Saya ceritalah sini. Biar dia tahu berat kan. Ada dia. Habis 3,000 dia. Mana? Berapa beg tu berat. Bagi pakai miskin kan. Masa tu saya hantar ke pendalaman. Dia ada bagi yang pakai miskin, bagi bantuan ni untuk pakai miskin. Dia ada beras, ada minyak, ada belakang macam gandum. Saya hantar beras tu. Khas ni pakai miskin kata. Pakai miskin. Dia tahu pakai miskin sungguh lah masa tu. Ada ki. Ni yang puasa tak sempat kita. Dia kalau tinggal puasa kena haid, dia qada. Tapi dia kata sepuk. Pandai sepuk. Haid ni 7-8 hari je. Tapi dalam setahun tu nak boleh ke qada tu dia kata sepuk. Ada sepuk. Ngam ada. Maknanya 7-8 hari ni dekat-dekat nak masuk Ramadan baru habis. Dekat-dekat nak masuk Ramadan baru habis. Apa? Nyapu panggil dah. Nyapu panggil dah. Sepuk tu. Ngam. Memang liak sungguh lah. Maknanya nak boleh kesesat qada haid 7-8 hari ni. Nak masuk Ramadan tahun depan dah ni. Baru habis. Dia pun beranak sebelum Ramadan. Sampai ke 1 Ramadan, sebulan Ramadan tak puasa kerana nipah. Lepas macam mana? Saya habuk pun tak qada. Sebab apa? 7 hari pun ngam-ngam nak masuk tahun depan, 30 hari. Dia panggil gelak gambar. Pandai ni? Pandai? Kalau qada kan haid hanya 7-8 hari je. Tu pun nak masuk tahun depan semua-semua di mana ngelah. Last minute Syaban. Dia habis qada 7-8 hari Ramadan. Bila dia beranak sebelum Ramadan, 30 hari dah puasa kerana nipah, dia dapat dah. Kalau qada pun tak habis juga. Lepas macam mana? Dia tak qada sehari buta pun. Sehari habuk pun. Bukan sehari buta dah. Dia tak qada sehari habuk, dia nak qada 30 hari. Ada ni. Boleh berlaku seumpama tu. Belajar kemudian barulah dia tahu Allah berat. Satu, wajib qada 30 hari satu. Tak qada dan tahun sama tanpa udzur syar'i berdosa awaknya. Lepas tu tak qada. Bertahun-tahun tak qada. Berdosa tu. Segera kena qada 30 hari, qada tiap-tiap hari dan bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu fidyah lah kau tahu. Dia kata anak hak dia beranak tu umur 40 dah. Anak dia beranak tu umur 40 dah. Dia suruh anak dia tu beli beras. Sebab aku beranak kemung lah dia kata. Tak apalah anak tu beli beras. Dia suruh anak tu beli beras lah. Sebab aku beranak kemung. Anak jawab lah. Kenapa mak beranak kita sebelum Ramadan? Bukan salah kita. Salah mak lah mak beranak dekat Ramadan. Dia katakan aku beranak kemung. Dah anak dia umur 40 pula. Ada? 30 hari kali 40 tahun. Ada 2,000 cepat. Hal tu dia suruh anak dia beli beras. Baik dia wakilkan dia supaya niat pindah puasa untuk dia lah kau tahu.
Boleh. Siapa anak umur 40? Tak. Macam mana? Bertaubat dengan Allah. Yang pertama, qada 30 hari itu segera. Tiap-tiap hari kena qada. Tak boleh nak tunggu Senin Khamis nak regu dengan puasa sunat. Tak boleh. Dia kena qada hari dan bertaubat dengan Allah. Hak fidyah puasa tu ulama berbeza pandangan tu tak apa. Tapi di sana dia lah. Babi dia 34,000 juga orang. Oh, di sana dia bayar. Alasannya kerana mung. Kerana aku beranak ke mung. 30 hari dak puasa kerana lipat. Dak dia hit 78 hari pun nak qada tu nebeng dah masa dah. Tapi kalau 30 hari memang gelak gambar. Akhirnya sehari pun tidak qada. Apa ni? Jangan kau perempuan ni yakit macam-macam. Patut macam mana? Tu, sebelah dia tu. Kau nak sebelah dia tu. Sebelah dia tu lah. Suami dia tu. Suami dia tu macam mana? Suami yang bertanggungjawab. Ada ni. Lepas tu, qada 30 hari tu, suruh suami qada lah. Bukan suruh suami qada ni, jangan ambil betul-betul ni. Mana suruh suami qada? Dia lah kena qada, apa suami pula. Tapi suami kena bertaubat. Kerana suami membiarkan isterinya tak qada puasa, buat tanggungjawab dia. Suami kena bertaubat. Tapi kalau 30 hari tu bagi dua, sedap tak dah? Isteri qada 15 hari, suami qada 15 hari. Dah. Isteri kena qada 30 hari lah. Tapi suami tu berdosa lah. Isteri berdosa lah. Sebab dia akil balik. Tapi suami berdosa sama kerana tidak menunaikan tanggungjawab. Ni satu soalan lagi ni. Seseorang keluar daripada rumah selepas subuh dengan tujuan musafir daripada Kuala Terengganu, Kuala Lumpur. Selepas berhari berada di Kuala Lumpur, beliau kembali ke rumah dia 24 hari. Apa hukum jika dia tidak berpuasa Ramadan pada hari bertolak tersebut? Setelah kembali ke rumah, beliau menyambung sebulan puasa Ramadan. Adakah sah puasanya? Kerana terlupa niat selepas musafir dan telah berniat pada niat sebulan pada malam pertama. Niat untuk sebulan malam pertama. Jadi dia bertolak ke Kuala Lumpur lepas dia subuh. Maka pada hari bertolak dia tidak berpuasa. Itu tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i kita, dalam mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hanbali. Ini jumhur. Jumhur dalam berkaitan musafir ni, dia kena musafir qablal fajri, sebelum subuh. Jumhur. Mereka mazhab Hanbali. Mana apa? Kalau dia musafir lepas subuh, hari musafir yang pertama tu dia tidak boleh berbuka puasa. Hari kedua, ketiga musafir boleh berbuka puasa. Ada dia. Dia nak berbuka puasa dalam musafir, dia haruskan berbuka puasa dalam musafir ni, musafir qablal fajri, sebelum subuh, bukan selepas subuh. Ada. Kalau dia musafir lepas subuh, dia tak boleh berbuka puasa pada hari yang pertama. Hari kedua, ketiga tu bolehlah berbuka puasa sebab dia dalam musafir. Hari pertama tak boleh. Dia nak berbuka puasa pada hari pertama, dia bertolak dari Terengganu, dia kena bertolak dari Terengganu sebelum daripada subuh. Keluar daripada rumah sebelum subuh, berhentilah main subuh di mana-mana pun. Ada ni. Ataupun singgahlah main subuh rumah anak ke, rumah adik-beradik ke. Lepas main subuh, barulah bertolak ke Kuala Lumpur. Barulah musafir itu, dalam mazhab Syafi'i kita, dibenarkan berbuka puasa. Sama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Mazhab Hanbali je, kalau bertolak pagi pukul 8 pun, lepas dia musafir, dia boleh berbuka untuk hari itu. Itu mazhab Hanbali sahaja. Jumhur tidak boleh. Dia sama dengan Jumaat lah. Dia sama dengan Jumaat. Sama dengan solat Jumaat. Sama dengan solat Jumaat. Solat Jumaat ni, dia haruskan kita tinggal solat Jumaat kalau kita musafir sebelum subuh. Kalau kita musafir selepas subuh, kita wajib Jumaat. Kalau kita musafir selepas subuh, musafir yang tidak ada harapan solat Jumaat, maka musafir itu musafir yang maksiat, yang tak boleh jamak kosong solat. Ada. Dia musafir lepas daripada subuh. Musafir yang tidak ada harapan Jumaat. Mana? Dia naik kapal terbang. Dia naik kapal laut. Dia masuk ke dalam hutan. Masuk dalam hutan jauh, kawasan balok orang asli tu. Berpuluh-puluh kilometer masuk dalam hutan. Tapi dia bertolak lepas daripada subuh. Naik kapal terbang, naik kapal laut. Naik kapal terbang ni ada harapan tak boleh main Jumaat ke tak?
Kapal terbang masuk waktu Jumaat, dia pun landing lah mana-mana parking masjid, dia pun suruh orang penumpang dia sembang Jumaat. Ada? Kapal terbang. Helikopter boleh lah. Kapal terbang ada? Kapal laut nak sembang Jumaat mana? Maka musafir itu musafir haram, tidak boleh jamak qasar salat. Ada. Dia nak pergi Mekah. Umrah ke apa saya dah ingat lah. Dia telefon pagi Jumaat. Telefon pagi Jumaat, dia nak naik terbang ke sebelah. Telefon pagi Jumaat, Ustaz hari Jumaat ni Ustaz saya nak pergi Mekah ni. Lepas tu Jumaat saya macam mana? Dah sekarang duduk mana? Duduk rumah pagi ni. Naik kapal terbang ke sebelah gitu. Lepas tu Jumaat macam mana Jumaat? Musafir tu maksiat. Lepas tu macam mana? Suruhlah kapal terbang tu tangguh terbang ketiga ke? Buat main lalu kan? Dah. Suruh terbang tu telefon airport. Tahu dia, saya dah nak sembang Jumaat ni. Tunggu saya. Kapal terbang tolak ketiga. Tengok kan dia. Dah kata dah begitu, kenapa dah keluar awal? Sebelum subuh tu ke kemarin ke, keluar dah berumah, hidup mana ke, di rumah adik-beradik ke. Dapat masa tu tak haji Jumaat dah lah. Sebab dia musafir sebelum daripada subuh. Ni masa telefon tu di rumah lagi. Berapa pukul 7 ke 8 gitu dia telefon tanya. Tak boleh ni kata ni. Dah macam mana ni nak pergi Mekah? Umrah saya dah silap. Tak boleh musafir gitu, haram. Dosa tu. Kata macam mana? Saya kata ke dia, suruh tangguh. Aku terbang, mana boleh dia kata. Dah susah gigi Mekah dah ni. Musafir maksiat gitu. Dah habis duit ni dia kata ni ribu dah ni. Tu kata, ya pelik kata ni. Pelik lah. Tahu dah gitu, keluar rumah awal-awal. Dah ingat naik kapal terbang ke sebelah ku 12. Turunlah keluar rumah sebelum subuh. Lepas tu pergilah berhenti rumah anak, rumah siapa pun. Tak ada rumah anak, tak ada rumah siapa. Pergilah di serambi masjid. Allah kesian ni lah. Tak ada anak beranak ni. Duduk tidur tepi masjid. Dah kenapa ni? Turun daripada sebelum subuh sebab nak naik kapal terbang. Waktu datang macam mana? Tak apalah. Pakai pandangan mazhab Maliki Hanafi lah. Musafir tu makruh. Tak berdosa. Bolehlah lebih. Mazhab Maliki Hanafi makruh je. Ditinggal Jumaat, musafir lepas subuh, makruh sahaja. Tak ada ni. Lepas tu, dah dia telefon dia sudah apa ni. Nak kata macam mana? Nak suruh kapal terbang tunggu, tak boleh. Nak suruh jangan Mekah, habis duit ribu-ribu dah. Nak kata macam mana? Kehir lah. Pada kehir. Bukan awak mudah-mudah. Padahal bukan nak ambil orang mudah-mudah, bukan. Ni orang panggil apa ni? Dia terlupa. Apabila sudah siang hari dah, baru dia terfikir, hari Jumaat ni, wayang Jumaat macam mana ni? Dia baru terfikir. Dia bukan sengaja juga pun. Mana jangan buat sengaja gitu. Kalau kita nak musafir hari Jumaat, daripada terbang ke, kita pastikan keluar daripada rumah kita, kampung lah, keluar daripada kampung kita sebelum subuh. Tapi kalau musafir kita boleh buat Jumaat, tak ada masalah. Turun pukul 8, pukul 9, pukul 10 pun. Highway turunlah. Exit dah keluar macam Jumaat sekejap. Ada masalah tu. Ni naik kapal terbang nak Jumaat di mana? Naik kapal laut nak Jumaat ke mana? Di mana? Masuk dalam hutan nak Jumaat di mana? Tapi kalau kita nak pergi Kuala Lumpur naik highway, kita turun Terengganu pukul 8 pagi Jumaat, 9 pagi Jumaat, tak ada masalah. Kalau boleh Jumaat Kuala Lumpur, Jumaat Kuala Lumpur. Tak sempat ni, turunlah mana-mana exit, berhenti sekejap macam Jumaat. Naik sebelah highway. Tu tak ada masalah tu. Sebab musafir tu masih lagi boleh cari Jumaat. Tapi kalau musafir sebelum subuh, dia tak payah cari Jumaat. Dia hanya sunat saja sembahyang Jumaat. Dia musafir sebelum subuh. Hari Jumaat. Dia sembahyang Jumaat tu sunat saja. Carilah masjid Jumaat, sunat. Dia sengaja tu musafir sebelum subuh nak tengok Jumaat. Dia sengaja lah cerita ni. Tak ada apa-apa. Sengaja kan? Sengaja. Tapi disunatkan cari Jumaat juga. Walaupun dia musafir tu awal. Jadi kalau nak berbuka puasa, dia kena musafir qabla al-fajri sebelum subuh. Boleh berbuka puasa. Kalau lepas daripada subuh tak boleh berbuka puasa. Kemudian lepas daripada tu dia bolehlah berbuka puasa sebab dia dalam musafir. Dia pun balik kampung pula, disambung puasa dia.
Tiba-tiba lepas dia sambung puasa dia tu, dia lupa niat malam. Dia boleh tak nak pakai niat puasa di malam pertama? Hak dalam kitab kita ni. Dalam kitab kita ni ada. Oh, tak ada niat sebulan tau. Dalam kitab ni, bermula tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Tiap-tiap malam. Maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam, sebelah malam. Seperti katanya, nawaitu sawma ghadin an ada'i fadhi Ramadan hazi sanah lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fadhi Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ini niat yang disunatkan panjang ni lah. Dia wajibnya, nawaitu sawma Ramadan. Nawaitu sawma qasa Ramadan ta'yin. Saja aku puasa Ramadan cukup. Niat fardu Ramadan ta'aruk sunat. Jadi panjang tu nawaitu sawma ghadin esok hari an ada'i fardi daripada menunaikan fardu niat ada sunat, niat fardu sunat. Hazi sanat tahun ini, niat tahun ini pun sunat. Lillahi ta'ala, niat lillahi ta'ala pun sunat. Wajibnya nawaitu sawma Ramadan. Saja aku puasa Ramadan. Qasa dan ta'yin. Ta'aruk sunat. Kita semayang, kosok ta'arud ta'yin. Saja aku semayang fardu zuhur. Niat puasa saja aku puasa fardu Ramadan. Niat fardu sunat. Tapi jangan lupa lah niat fardu buat kundi sunat. Wajib niat tiap-tiap malam. Mazhab Syafi'i kita. Mazhab Maliki, dia niat sekali malam pertama saja aku puasa sebulan di bulan Ramadan. Sah niat tu pakai untuk sebulan. Tetapi dengan syarat dalam berpuasa tu tak ada sehari pun berbuka. Sekarang ni dia musafir. Dia sudah berbuka beberapa hari. Jadi niat malam pertama tu tak ada dah untuk dia. Kalau ikut mazhab Maliki. Dia pun sambung balik puasa lepas dia musafir. Dia puasa niat setiap malam. Ni puasa, kemudian satu malam tu dia lupa niat. Dia boleh nak dapatkan mazhab Maliki malam pertama. Niat mazhab Maliki. Tak boleh dah sebab dia sudah dia sudah potong dah tengah tu dengan dia berbuka. Kalau dia nak niat buat mazhab Maliki, lepas dia berbuka kerana musafir, lepas dia berbuka kerana sakit, lepas dia berbuka di tengah tu kerana dia haid, dia puasa semula, dia niat balik saja aku puasa baki bulan Ramadan. Mazhab Maliki. Ada ni. Sebab nak pakai mazhab Maliki yang pertama tak jadi dah. Sebab di tengah tu dia sudah potong kerak dah tengah tu. Dengan dia berbuka kerana musafir, berbuka kerana sakit, berbuka kerana haid dan nifas. Kalau lepas dia sambung balik puasa, nak standby, nak sedia niat puasa mazhab Maliki, tak wajib nak tiap-tiap malam. Malam pertama dia sambung tu kena niat baru untuk baki bulan. Ada. Kalau dia tak niat untuk baki bulan, dia niat tiap-tiap malam lah, satu hari dia lupa niat. Tak ada puasa, tak ada puasa dia. Melainkan dia pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi wajib niat tiap-tiap hari. Wajib niat tiap-tiap hari. Tapi mazhab Hanafi boleh niat siang hari. Boleh niat lepas subuh. Itu mazhab Hanafi. Dia lupa niat. Hak niat malam pertama sebulan tu dia pakai dah. Sebab dia peti dah di tengah tu kerana dia musafir, dia berbuka puasa. Dia lupa niat malam, dia pakai mazhab Hanafi. Saja aku puasa Ramadan hari ini kerana Allah. Jadi mazhab Hanafi bukan puasa sunat saja boleh niat siang hari. Kita mazhab Syafi'i puasa sunat je boleh niat siang hari. Mazhab Hanafi puasa sunat boleh niat siang hari sebab Nabi niat puasa sunat siang hari. Puasa Ramadan pun boleh niat siang hari, hanya sunat niat sebelah malam. Itu mazhab Hanafi. Jadi kalau dia lupa niat malam, nak pakai niat pertama Maliki tak boleh sebab di tengah tu dia sudah berbuka puasa kerana musafir. Dia niat pagi tu. Bangun pagi subuh dah, lupa niat malam. Dia pun niat saja puasa hari ini kerana Allah. Qasad di hati, turut mazhab Hanafi. Qasad di hati, turut mazhab Hanafi. Ada ni. Yang afdalnya tak puasa hari tersebut, turut mazhab Syafi'i, qada kemudian lepas habis bulan Ramadan. Itu yang lebih afdal. Turut mazhab Syafi'i tidak berpuasa, qada lepas habis Ramadan. Diharuskan kita niat pagi tu turut mazhab Hanafi. Sebab itulah kalaulah dia tidak berlaku soalan ni, dia niat untuk sebulan. Kemudian di tengah-tengah Ramadan tu dia lupa niat. Dia pun pakai taklid mazhab Maliki hak niat malam pertama. Harus. Tapi afdal pakai mazhab Syafi'i. Lepas tu macam mana? Tak puasa, wajib imsak, dia kena qada kemudian lebih afdal.
Tapi dia haruskan dipakai mazhab Maliki niat malam pertama, dan disunatkan kalau nak puasa juga niat pula sebelah pagi tu taklid mazhab Hanafi. Lupa niat malam. Tapi kalau kenapa masa lagi berpuasa? Saya berpuasa pakai niat sebulan mazhab Maliki. Saya berpuasa kerana saya taklid mazhab Hanafi. Pagi takdir pada subuh. Saya niat pula saja ke puasa Ramadan hari ini. Dua mazhab dia pakai. Sunat seumpama. Kalau nak pakai mazhab Maliki hanya satu mazhab. Niat malam pertama tengah bulan ni lupa niat. Mana apa? Kapuh. Double. Kapuh. Niat pula pagi tu turut mazhab Hanafi. Tapi yang afdalnya tak puasa hari tu pakai mazhab Syafi'i. Qada lepas habis Ramadan. Tapi kalau tak puasa pagi hari tu kena pakai mazhab Syafi'i. Haram makan, haram minum. Tak boleh makan, tak boleh minum. Dia wajib imsak. Walaupun tak puasa ikut pandangan mazhab Syafi'i kan lupa niat malam. Haram makan, haram minum, wajib imsak. Oh, tak puasa hari ni lupa niat semalam. Kita masak hari ni haram. Jangan, tak boleh. Lapar juga. Lapar juga lah. Lepas tu kena qada. Kena qada lah puasa tidak sah sebab lupa niat malam. Pakai mazhab Maliki tu di standby mazhab Maliki tu. Nak pakai mazhab Maliki niat malam pertama, sunat kapuh pula dengan mazhab Hanafi. Bagi tu niat pula saja ke puasa Ramadan hari ini. Kan? 2 minggu kita bicara bab puasa. Baca dah niat puasa tadi ni. Digi pula kepada dan batal puasa sebab makan dan minum dan jimuk padahal sengaja. Makan minum jimuk sebelum ni sengaja lah. Kalau makan tak sengaja kita maklum. Kenyang dia makan. Rezeki daripada Allah Ta'ala. Ke mana? Sebab dia hak batal dengan sengaja. Maka jika diperbuat sesuatu yang berkait itu dengan lupa atau dengan digagahi orang, maka itu tiada batal puasanya. Dia tu pergi pada perkara membatalkan puasa. Jadi kira-kira bahagian kita ada tu salik ni baiklah. Bab batal puasa tu makan, minum bersetubuh, menyahajakan muntah, memasukkan air ke dalam rongga. Ketika istinja hati-hati, jari jangan masuk dalam rongga dubur. Masa istinja masuk jari ke dalam rongga dubur, walaupun hanya setengah pun batal puasa. Macam istinja kena hati-hati. Jangan amal ajaran salah istinja korek dengan jari sebab ada tarik lagi dalam. Salah ajaran tu. Kalau dia istinja korek dengan jari nak mengeluarkan baki tahid dalam rongga dubur, batal puasa. Tak ada ajaran seumpama tu. Masa istinja istirkha. Beristirkha terang. Biar dia kembang molek, lepas tu barulah istinja. Hak tu saja hak zahir badan yang wajib disucikan pada masa istinja. Jangan sekali-kali termasuk ke dalam rongga dubur walaupun hanya sedikit saja jari itu hukumnya batal puasa. Wallahu a'lam. Kemudian minggu depan balik semula pada kitab. Hak kitab tu, hak tauhid tu macam tengok semula minggu hadapan. Kemudian kalau ada lagi lah soalan puasa, apalah bawa ke depan. Manakala ada lagi soalan puasa, kita jawab soalan puasa, baru kita sambung balik kepada baca kitab. Macam tadilah atau soalan puasa tahu awal. Soalan tu ada macam mana? Nazim masuk tadi dah. Soalan orang perempuan dah. Mana buat gitu tak apa. Tak nanti atau soalan awal siapa lama pun pasing apa kita? Pasing dah. Orang perempuan belakang pasing. Dia panggil apa? Hulu dah. Pasing tu apa dia? Pasing. Kuasa putih pasing. Pasing. Gitulah kalau mari lambat atau soalan bab puasa. Kalau ada lagi lah minggu hadapan sebelum kita baca semula hak kita tu nak baca. Kemudian hak cadang minggu lepasnya tak apalah kata. Kita baca 3 kitab lah. Tauhid setengah jam. Hak kita baca sekarang ni hak adab bab fiqh setengah jam. Kita masuk ke dalam bicara ilmu tasawuf ke dalam Hidayatul Saliki, kita baca setengah jam. Jadi sebab nampak orang setuju gitu. Setengah jam cakap boleh lah. Semudah kan minggu lepas. Mari tu hari ni loceng. Cukup setengah jam tek pecek. Gitu. Ni setengah jam. Langgar waktu dah kira. Akhirnya hujung atas nasi. Kadang-kadang boleh pendek, kadang-kadang kissing. Tak boleh baca langsung. Tak pandang nak jaga. Yelah, apa kita nak berhenti-berhenti ni, pembicaraan ni, dia tak boleh berhenti tengah-tengah jalan gitu. Tapi itu usahakanlah. Kita usahakan setengah jam tauhid, tapi kita tak jauhi lah. Pada kita dah ulang. Lepas tu, hak kita Hidayatul Saliki kita sedang baca sekarang. Lepas tu kita masuk pula dalam Hidayatul Saliki bahagian tasawuf.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.